Tak kiralah anda nak letak duit di mana-mana, hati-hati kerana anda kena tahu di mana duit anda diletakkan tu. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam Malaysia ni ada banyak kaedah untuk kita melabur. Ada banyak alternatif pelaburan yang ada di Bursa Malaysia ini. Di Bursa Malaysia, bukan saja di Bursa Malaysia, malah di Malaysia. So hati-hati untuk meletakkan duit anda. Tak kiralah anda nak letak duit di mana-mana, hati-hati kerana anda kena tahu di mana duit anda diletakkan tu. Untuk pengetahuan anda, contohnya kalau anda letak duit dekat koperasi sebagai contoh, sebenarnya 80% daripada syarikat koperasi yang ada dekat negara kita ni tidak dapat pulang balik duit pelabur-pelaburnya. Dan banyak juga yang kalau kita lihat sekarang kan, ada banyak scam-scam, MLM dan sebagainya. Bermula dengan contohnya di zaman Pak Mantelo sehinggalah Swiss Cash, Wally Fund kan, Khazanah Bangsa, Highway Group dan sebagainya. Banyak scam-scam ni yang berlaku, Mekah Fund, Madinah Fund. Jadi berhati-hati di mana kita nak letakkan duit kita tu. Kemudian kalau kita lihat, bukan hanya scam investment, kemudian ada juga yang Macau scam, love scam dan sebagainya kan. Berbilion-bilion duit telah dilaburkan dalam skim-skim scam ini dan menyebabkan ramai yang kerugian berbilion-bilion ringgit kan. Kalau ikut statistik semasa, 1/3 juta orang telah di scam. Ni hati-hatilah. Jadi kita kena tahu di mana kita nak letak duit kita sebagai passive income. Yalah, kalau kita bekerja tu dinamakan active income. Kalau kita menabur tu nama dia passive income. Kita hanya letak duit untuk dapatkan duit yang lebih banyak. Jadi di Malaysia ni ada beberapa tempat kan. Antaranya anda boleh buat pelaburan hartanah. Tetapi anda pun fahamlah pelaburan hartanah memerlukan modal yang sangat besar. Jadi itulah masalahnya. Dan kalau kita lihat sekarang lebih 30,000 hartanah yang ada di negara ini dah overhang, dah terlebih over surplus lah kan. Terlalu banyak hartanah tetapi tak ramai orang yang mampu untuk membelinya. Kemudian kita ada yang kedua, kita boleh melabur dalam apa yang dinamakan sebagai unit trust. Unit trust ni adalah saham amanah kan, yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat amanah kan, seperti contohnya CWA kan, Public Mutual dan sebagainya. Jadi anda boleh melabur juga di situ. Malah kenanga.com, kenanga pun ada, kenanga investors juga ada unit amanah ini. Mereka yang bertanggungjawab untuk melaburkan duit-duit tuan-tuan perempuan tu. Ianya dinamakan sebagai indirect investment. So anda juga boleh melabur di sana. Tapi dalam hal ini, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu buat sedikit analisis kan. Pergi saja dekat Fipers punya analisis, anda boleh tengok mana yang bagi 5 bintang, itu dah bagus dah untuk anda laburkan. Tetapi ia lebih bersifat indirect investment dan juga sifat jangka masa panjang. Kemudian kita ada saham. Saham jangka masa pendek, kecairan dia mudah kan. Anda boleh beli dengan duit yang sedikit, tapi anda juga memerlukan modal lebihan dan anda juga memerlukan ilmu mengenai saham ini. Jadi kalau pasal saham, jangan risau, anda cuma perlu jumpa FY di sini dan insyaAllah FY boleh kongsikan ilmu-ilmu mengenai pelaburan saham di Bursa Malaysia. Kemudian kita ada instrumen apa? Instrumen IPO. IPO ini juga adalah saham di Bursa Malaysia. Ia datang dari primary market yang nak masuk jadi secondary market. Jadi saham-saham IPO ni memang menguntungkan. Risikonya rendah tapi pulangan dia sangat-sangat tinggi. Baru-baru ni contohnya syarikat SFP Tech yang baru disenaraikan di Bursa Malaysia membawa pulangan 100% kan, yang mana ini adalah sukar untuk dapat pulangan yang 100% tu dalam mana-mana instrumen yang lain. Kemudian saham global. Saham global pula juga kita boleh cari ilmunya. Kita melaburkan duit kita di Dow Jones, CAC, FTSE dan sebagainya. Cumanya kita ada risk currency dan kalau kita lihat dia punya risikonya lebih tinggi kan. Jadi itulah sesuatu yang kita kena fikirkan. Kemudian akhir sekali kita ada derivatif, cryptocurrency, forex kan. Jadi derivatif, forex dan cryptocurrency ni risikonya sangat tinggi, tapi ia juga boleh membawa pulangan yang sangat-sangat tinggi. Cuma yang jadi masalahnya ialah kena tengok juga satu syariah dalam membuat tindakan pelaburan anda. Jadi pilihlah mana satu yang anda suka, pilihlah mana satu yang bersesuaian dengan anda. Tetapi sekiranya anda memilih saham sebagai alternatif pelaburan, saya sarankan datanglah berjumpa saya, Faizal Yusof, mempunyai seminar yang diiktiraf oleh Bursa Malaysia yang telah menang 5 anugerah Bursa Malaysia, merupakan top performer advisor di Kenanga. So anda berada di tempat betul kalau anda hendak belajar saham, IPO dan sebagainya. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.